Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa zidna ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Tahun pahada. April tahun pah. Kita berhenti setakat muka surat 146 dah. Berkenaan dengan ayat-ayat mansukh mengikut Imam Suyuti dalam surah Al-Bara'ah sampai kepada ayat yang ke-15. InsyaAllah malam ni kita sambung ayat-ayat yang mansukh daripada surah An-Nur. Yang ke-16, larangan mengahwini penzina. Kata Imam Wadiullah, wa minan nur qawluhu ta'ala Az-zani la yankihu illa zaniyah. Lelaki yang berzina lazimnya tidak ingin berkahwin melainkan dengan perempuan yang berzina. Ayat ini dikatakan mansukh dengan ayat wa ankihul ayama minkum, dan kahwinkanlah orang-orang bujang, lelaki dan perempuan dari kalangan kamu. Kata Syah Waliullah, qultu qala Ahmad bi zahiril ayah. Imam Ahmad berpegang dengan zahir ayat. Maksudnya di sisi ulama lain, orang yang melakukan dosa besar tidak sekufu melainkan dengan penzina, atau tidak digalakkan kepada seorang muslim yang afif, yakni yang suci, yang memelihara diri, memilih seorang penzina, yakni untuk dikahwini. Firman Allah Ta'ala, wa hurima dzalika 'alal mu'minin, dan perkahwinan yang demikian itu terlarang kepada orang-orang yang beriman. Bahagian ayat ini adalah isyarat kepada zina dan syirik, oleh itu tidak ada nasakh. Berhubung dengan ayat wa ankihul ayyama minkum, dan kahwinilah orang-orang yang bujang, lelaki dan perempuan dari kalangan kamu, maka ia merupakan am, tidak memasukkan yang khas. Jadi ayat yang ke-16 yang dibilang oleh Imam Suyuti sebagai ayat yang mansukh, dan itu dibahas oleh Syah Waliullah di sini, iaitu berkenaan dengan larangan mengahwini penzina. Jadi kalau ikut terjemahan kita tu, az-zani la yankihu illa zaniyah, lelaki yang berzina lazimnya tidak ingin berkahwin melainkan dengan perempuan yang berzina. Maknanya dia apa? Dalam bahasa Arab ni dia panggil uslub khabari. Uslub khabari maknanya penkhabaran. Penkhabaran maknanya pemberitahuan daripada Allah SWT hal, ataupun ceritanya biasanya orang yang berzina ni dia akan pilih pasangan yang sama juga dengan dia. Yang ni kalau dia tu suka kepada perbuatan zina, maka perempuan yang ada sifat tu jugalah yang akan dikahwininya. Jadi segolongan ulama kata ayat ni telah mansukh, maknanya boleh berkahwin lah dengan penzina. Satu lagi terjemahan ayat ini, walaupun ayat ini dalam bentuk khabari, tetapi dia panggil dalam bentuk insya'i atau dalam bentuk larangan. Dia panggil lafziyah, khabariyah lafzan wa insya'iyah ma'nan ataupun nahyan. Walaupun ayat ni dalam bentuk cerita, tetapi maksud dia larangan. La yankihu tu maknanya tidak boleh. Tidak boleh seorang mukmin itu berkahwin dengan orang yang berzina.
Maknanya hanya penzina berkahwin dengan penzina. Jadi tidak boleh. Jadi ayat ni dikatakan masuk dengan ayat wa ankihul ayama minkum, dan kahwinilah orang-orang yang tidak ada pasangan. Ayama ni maknanya hak bujang. Sama ada lelaki ke perempuan, asalkan dia tidak ada pasangan hidup, tidak ada suami ataupun tidak ada isteri, dipanggil ayama. Kahwinkanlah. Maknanya ini khitab kepada wali, khitab kepada ketua keluarga untuk cari jodoh, untuk orang bawah dia tu, anak dia, dikahwinkan dengan mana-mana yang ada di kalangan kamu. Jadi ayat ni dikatakan menasahkan ayat yang ketiga tu. Jadi kalau mengikut Imam Ahmad, dia pergi dengan zahir ayat, mana tak boleh, tidak sah. Mengikut Imam Ahmad, bila Allah Ta'ala kata hanya penzina berkahwin dengan penzina, mana kalau nikah juga, Imam Ahmad kata tidak sah. Tidak sah. Maknanya seorang lelaki yang beriman, mukmin, afif, yang memelihara dirinya itu daripada dosa zina, dia tidak boleh berkahwin dengan apa, wanita penzina. Maknanya mukmin afif, dia hanya boleh berkahwin dengan mukminah afifah. Tu sipir yang dipegang oleh Imam Ahmad. Itu dalam nota 329. Imam Ahmad berpendapat bahawa perempuan yang suci yang memelihara diri dari kekejian tidak boleh dikahwinkan dengan penzina yang berterusan dengan kekejiannya, dan tidak boleh mengahwinkan lelaki yang menjaga kehormatan dirinya dengan wanita penzina yang berterusan dengan kejahatannya. Itu mengikut Imam Ahmad. Kalau nikah juga tidak sah. Tidak sah. Selagi mereka tidak bertaubat, tidak dibenarkan berlaku perkahwinan antara mereka. Apabila mereka telah bertaubat dengan taubat nasuha, yakni taubat yang tulus ikhlas, yang tidak ulang balik dosa tadi, maka dia tidak lagi dinamakan sebagai penzina. Sebab penzina ni dia kategori fasik, tak? Jadi orang yang fasik kalau dia bertaubat, maka hilanglah nama fasik dia tu. Jadi bila bertaubat, maka bolehlah berkahwin. Dia macam orang musyrik lah. Kalau dia kafir, dia musyrik, tak, selagi dia ada syirik, ada kafir, kita tak boleh nikah dengan dia. Bila dia telah Islam, maka bolehlah. Begitu juga di sini. Bila seorang itu bertaubat daripada dosa-dosa besar, maka bolehlah nak berkahwin. Jadi Imam Ahmad berpendapat tidak sah akad perkahwinan mereka itu. Jadi orang beriman ni hanya dibenarkan berkahwin dan mendirikan rumah tangga yang merupakan asas kepada pembentukan masyarakat dengan dua sifat. Maknanya tujuan nikah ni untuk bina masyarakat. Bila nak bina masyarakat, dia syarat dia pertama ihsan. Maknanya kesucian. Mana dia suci, memelihara diri. Memelihara diri mana dia mengelakkan diri daripada terjebak dengan maksiat yang berkaitan dengan seks. Dan yang kedua, keimanan kepada Allah. Beriman kepada Allah. Jadi sebenarnya dia ayat berkenaan dengan perkara ni dia ada dalam surah Baqarah. Wala tunkihul musyrikin hatta yu'minu. Wala 'abdun mu'min wala abdun mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum. Janganlah kamu kahwinkan wanita itu dengan wanita beriman itu dengan orang musyrik. Wala abdun mu'min, hamba walaupun dia tidak merdeka tetapi dia beriman, itu lebih baik lagi daripada orang musyrik sekalipun kamu kena suka. Jadi ada larangan. Jadi walaupun Imam Ahmad dia pegang dengan zahir ayat ni, tetapi sebenarnya dia disokong oleh ayat surah
Al-Baqarah tu. Ayat ke berapa ayat surah Baqarah tu? Ayat itulah ayat wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Surah Baqarah juzuk 2. Ayat 221. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Dan janganlah kamu berkahwin dengan perempuan-perempuan musyrik sehinggalah dia beriman. Mana di situ menunjukkan kepada larangnya. Dan apa? Kalau kita tengok di sini, bahagian ayat ini adalah isyarat kepada zina dan syirik. Wa hurrima zalika. Wa atah tu. Wa hurrima zalika 'alal mu'minin. Bahagian ayat ini adalah isyarat kepada zina dan syirik. Zalika tu kalau kita baca dengan lengkap ayat yang ketiga ni dah, azani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikah wa zaniyatu la yankihu illa zanin aw musyrik wa hurima zalika 'alal mu'minin. Dah. Dia tulis 32 tu, 3 sebenar tu 3 je, tidak 32 tu. Nombor nota 327 tu. Jadi wa hurima dzalika 'alal mu'minin, itu tu diharamkan kepada orang mukmin. Mengikut Imam Ahmad, dia pakai dengan zahir ayat perkahwinan tu sendiri tak boleh. Maknanya orang yang mukmin, muhsin ataupun afif, dia tidak boleh berkahwin dengan penzina, dengan musyrik, tak boleh. Itu mengikut Imam Ahmad. Zalika tu mana merujuk kepada an-nikah. An-nikah. Orang lain faham wa hurrima zalika itu merujuk kepada isyarat zina dan syirik. Mana zina tu sendiri haram, syirik tu sendiri haram. Jadi bila begitu, Imam Waliullah kata oleh itu tidak ada nasakh. Sebab tidak pernah berlaku nasakh terhadap perbuatan zina. Tak, dulu haram jadi halal, begitu juga syirik ni dulu haram jadi, kemudian dulu haram kemudian jadi halal, tidak. Jadi tidak pernah berlaku nasakh, pembatalan hukum zina dan juga hukum syirik itu. Sebab itulah Syah Waliullah kata ayat ni dia berkenaan dengan usul akidah dan usul akhlak. Bila ayat berkenaan dengan usul akidah, usul akhlak, maka tidak berlaku nasakh. Itu kaedah dia. Nota 330. Yakni yang diharapkan itu adalah syirik dan zina, bukannya haram berkahwin dengan penzina. Maknanya kalau mengikut ulama selain daripada Imam Ahmad, kalau seseorang itu nak berkahwin dengan penzina, boleh, sah, cuma tidak sekufu, tak pandai. Seperti kita katalah dia perempuan itu doktor nikah dengan penoreh getah, sah, cuma tidak sekufu. Bila kata tidak sekufu tu mana tidak digalakkan lah. Sebab apa? Sebab tidak sekufu ni maknanya lebih isteri tu daripada suami. Bila apa-apa tu nampak lebih isteri daripada suami, takut suami tu dia hilang dia punya qawamah. Allah Ta'ala kata ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Qawwam, mana lelaki itu dia lebih menguasai wanita. Jadi kalaulah si isteri tu lebih tinggi darjat dia, kedudukan dia, dan suami tu rendah, takut suami ni dia tak boleh nak tegur, tak boleh nak tegur isteri dia dah. Dan isteri tu kata lebih menguasai pula.
Jadi itu yang dikatakan bila tidak sekufu tu takut mudah berlaku nusyus, penderhakaan isteri terhadap suami. Begitu juga mudah berlaku tekanan kepada suami, menyebabkan suami terpaksa melepaskan isteri dia, ataupun isteri itu mudah menuntut cerai daripada suami dia. Itu bila dikatakan tidak sekufu. Jadi Imam Ahmad kata tidak sah perkahwinan ni. Dan orang-orang lain kata sah, cuma tidak digalakkan. Jadi sama ada kita pegang pendapat Imam Ahmad yang kata tidak sah, ataupun kita pakai pendapat majoriti ulama yang kata sah juga walaupun makruh, itu tetap menunjukkan bahawa ayat ini muhkam, muhkamah, kena pakai hukum dia. Tak boleh kita nak kata terbatal hukum. Maknanya tak ada wajah. Maknanya ulama yang dakwa ayat ini telah mansuh, tak boleh nak pakai ada hukum dia, tidak ada alasan. Sebab kalau mengikut tafsiran Imam Ahmad, ayat ini masih lagi terpakai, tidak sah berkahwin dengan seorang ya afif berkahwin dengan zaniyah, tak boleh. Kalau pakai pendapat majoriti ulama pun mereka kata sah juga. Sah juga. Maknanya boleh nikah. Jadi sama ada kita pakai pendapat Imam Ahmad ataupun majoriti ulama, tetap ayat ni muhkam. Satu lagi cara Imam Wajidullah jawab ayat yang ketiga itu tidak mansukh, itu di hujung ayat tu, wa hurima dzalika 'alal mu'minin, dan itu diharamkan kepada orang beriman. Syah Wajidullah dia kata zalika tu merujuk kepada syirik dan zina. Syirik dan zina tu haram, bukan perkahwinan itu sendiri haram. Cumanya tabi'i lah, tabi'i masyarakat yang beriman ni dia tak boleh terima perkahwinan lagu tu, tak sesuai lah. Kalau masyarakat tu, sebab surah ni surah Nur, surah Nur ni surah yang berasaskan kepada afaf, penyucian diri, jaga kehormatan diri, dan itu menjadi asas kepada pembinaan masyarakat. Masyarakat tu dia kena ada satu standard. Anggota masyarakat ni dia tidak wajar membiarkan seorang yang suci dikahwinkan dengan seorang yang tidak suci. Tu dia punya standard yang diletakkan oleh surah ni. Untuk bina masyarakat, dia kena masyarakat yang suci, bertakwa kepada Allah. Bila begitu, yang diharamkan itu adalah zina dan syirik, maka tidak ada nasakh. Tidak ada nasakh ni kerana ayat-ayat berkenaan dengan usul akhlak, ayat-ayat berkenaan dengan usul akidah sepakat. Sama ada pihak yang kata ada nasakh dalam Quran, tak ada nasakh dalam Al-Quran, sepakat mengatakan tidak boleh ada nasakh berkenaan dengan usul akhlak dan juga usul akidah. Maknanya apa? Walaupun ulama tu berpendapat adanya nasakh dalam Al-Quran, bila mana bersabit dengan usul akhlak, usul akidah, maka tidak mungkin berlaku nasakh. Kemudian satu lagi ayat yang dikatakan sebagai nasikh kepada ayat yang ketiga ni, iaitu ayat yang ke-32. Maknanya Imam Syah Wajidullah menyatakan nasikh kepada ayat ni, yang dia cuba jawab bagi golongan yang kata ayat 3 tadi masuk dengan ayat 32. Dia pun taujih. Syahidullah kata wa ankihul ayama minkum, ni sifat ayat ni, sifat dia am. Sifat am ni maknanya pada asasnya bila kita nak kahwin ke seseorang tu, biasanya dia tak ada pasangan hidup. Orang bujang. Bila seorang tu sudah cukup umur dah, ataupun bila seorang tu telah kematian suami ataupun kematian isteri, kita kena kahwinkan. Maknanya satu masyarakat Islam ni,
Dia tidak boleh membiarkan mana-mana perempuan, mana-mana lelaki tanpa ada pasangan hidup. Bila mana mereka tu cukup syarat untuk berkahwin. Dari segi umur, dari segi cerdik, dari segi kesihatan, orang-orang seperti ni sepatutnya masyarakat tu start daripada pemimpin sampalah keluarga terdekat kena fikir cari jodoh untuk dia. Itu wa ankihul ayama. Maknanya mengikut Syah Waliullah, ayat ni tidak boleh didakwa sebagai nasikh, pembatal kepada hukum ayat yang ketiga, sebab ayat ni bersifat umum. Bersifat umum. Wa ankihul ayama. Ayama tu maknanya hak tak ada pasangan. Tu umum ayat tu. Jadi bila umum dia dia mesti ada khas. Jadi biasanya kita bicara dulu, biasanya satu ayat tu kita anggap sudah mansuh sebab kelihatan bercanggah. Kelihatan bercanggah. Satu ayat dikatakan mansuh biasanya kerana ada percanggahan dengan satu ayat lagi. Jadi cara ulama untuk menyelesaikan kontradik, percanggahan di antara dua nas, dua ayat ni, bila mana dia tak boleh nak jamak, tak boleh nak kumpulkan, maka dia pilih cara nasakh. Satu dipakai hukum, satu tidak lagi dipakai hukum dia. Jadi sekarang ni bagi ulama ia dakwa berlaku nasakh di sini, dia tengok azan ni sifat dia khas. Wa ankihul ayama ni khusus, umum. Jadi nampak bercanggah, dia kata hak azan ni ayat yang ketiga tu mansuh disebabkan ayat ni. Tetapi orang lain kata wa ankihul ayama minkum ni dia bersifat umum. Bersifat umum. Bila bersifat umum, kalau ada nas lain yang kelihatan bercanggah, kita kena tengok. Kita kena tengok nisbah. Hak mana lebih umum, hak mana lebih khusus. Wa ankihul ayama ni dia lebih umum. Adapun ayat yang ketiga, azani la yankihu illa zani, hak ni lebih khusus. Maknanya kamu hendaklah mengahwinkan gadis kamu dengan mana-mana lelaki di kalangan kamu. Tetapi kena tengok, kalau lelaki tak dipenzina, tak boleh. Itu maknanya dia ada pengecualian. Jadi seolah-olah ayat yang ketiga ni pengecualian. Tetapi bila Allah SWT dahulukan yang pertama tu, maknanya benda tu ada dah dalam fikiran wali, ketua keluarga, maknanya kena pastikan akhlak ataupun kelayakan yang ada pada orang yang nak dikahwinkan itu. Tidak sebagai penzina, tidak sebagai musyrik. Jadi Syah Waliullah kata maka ia merupakan am. Kalau am ni dia tidak mansuh bila mana bercanggah dengan riwayat, dengan hadis, dengan ayat yang satu lagi yang bersifat khas. Jadi hak ni kita kata antara ayat 32 dengan ayat yang ketiga ni dia panggil takhsisul am. Takhsisul am. Umum yang terdapat pada ayat 32 ni dikhususkan oleh ayat yang ketiga. Jadi al-ayama ni hak tak ada pasangan. Hak tak ada pasangan, maknanya umum. Tak. Maknanya kalau kita nak kahwinkan hak tak ada pasangan ni, dia cikgu ke, dia peniaga ke, macam-macam jenis ada. Lepas tu dilihat pula pada sifat akhlak dia. Hak ni orang kaki masjid, orang suka derma, hak ni orang suka tolong orang tua. Dah, hak ni ada masalah penganggur ke, hak ni masalah kaki mabuk ke. Dah, tu semua tu ada berlaku sifat-sifat yang tidak baik. Jadi al-ayama ni hak tak ada pasangan, bila nak kahwinkan dengan hak baik maka kena tengok akhlak. Bila tengok penzina maka tak boleh. Maka sebab itulah kita kata
umum ayat 32 ditaksiskan oleh ayat yang ketiga. Ataupun ayat ketiga itu mengkhususkan umum yang terdapat pada ayat yang 32. Gitulah. Dia bagi usul fiqh gitulah. Kalau serah itu biasa dia dah lah. Lama kita tidak start ni dah. Panas enjin tu. Payah naik pelak. Api payah nyala di pelak. Dalam nota 330 tu, yakni yang diharapkan itu adalah syirik dan zina, bukan haramnya berkahwin dengan penzina. Itu kata majoriti ulama selain daripada Imam Ahmad. Sekalipun seorang yang beriman itu penzina, tetap diharamkan daripada berkahwin dengan wanita musyrik, walaupun dia seorang yang suci dari penzinaan. Maknanya kalau kerana disebabkan dia tu zina tak boleh berkahwin, maka disebabkan syirik lebih-lebih lagi lah. Sebab dalam Quran ni antara syirik dengan zina ni dia ada persamaan. Jadi hak ulama kata wa hurima zalika 'alal mu'minin itu merujuk pada zina dan syirik. Dia ada persamaan di antara syirik dan zina. Dari segi mana? Dari segi kedua-dua ni dosa besar. Itu yang pertama. Dalam hadis tu kan? Dalam hadis ke apa tu? Dalam hadis tu? Ala ukhbirukum bi akbaril kabair. Tidak mahukah aku beritahu kepada kamu dosa besar yang paling besar? Anta ja'ala lillahi nidda wa huwa khalaqaka. Kamu jadikan Allah Ta'ala itu ada tandingnya, sedangkan dia tu yang menciptakan engkau. Maknanya kamu mensyirikkan Allah. Lepas tu Nabi kata antuzaniya halila jarika atau kama qala, dan kamu berzina dengan isteri jiran kamu. Maknanya Allah Ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam letak sekali antara syirik dengan zina. Sebab kedua-dua ni dia menafikan suci. Kita kena katakan subhanallah, sabbihisma rabbikal a'la. Kita kena sucikan Allah daripada sekutu. Begitu juga bila seorang tu ada suami, dia kena jaga kesucian diri dia. Dia tidak boleh cari orang lain. Begitu juga kalau seorang tu seorang suami, dia tidak boleh cari kot luar, cari wanita lain, melainkan dengan cara perkahwinan. Maknanya dia tidak dibenarkan ada hubungan yang tidak sah mengikut syarak. Begitu juga bila seorang itu beribadat, dia hanya beribadat kepada Allah, tak boleh ada syirik bagi Allah. Begitu juga kalau seorang itu berkahwin, dia tidak boleh ada hak luar selain daripada pasangan dia hak sah. Jadi syirik dan zina dia melibatkan kekotoran. Begitu juga syirik itu meruntuhkan akidah, dan zina itu meruntuhkan masyarakat. Sebab itulah ada persamaan antara zina dan syirik itu. Itu ayat yang ke-16. Kemudian ayat yang ke-17 mengikut perkiraan Imam Suyuti, perintah supaya meminta izin. Ini pun daripada surah An-Nur. Firman Allah Ta'ala, ya ayyuhallazina amanu liyasta'zinkumul ladzina malakat aymanukum. Wahai orang-orang yang beriman, adalah hamba-hamba kamu dan orang-orang yang belum balik dari kalangan kamu meminta izin kepada kamu. Jadi ayat ini selengkapnya tu dalam nota 332. Aymanukum walladzina lam yablughul huluma minkum thalatha marrat min qabli salatil fajri wa hina tad'una thiyabakum minaz zahirati wa min ba'di salatil isya thalathu awratin lakum laysa 'alaykum wa la 'alayhim junahum ba'dahunna tawafuna 'alaykum ba'dukum 'ala ba'd kadzalika yubayyinu Allahu lakumul ayat wallahu 'alimun hakim.
Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah hamba-hamba kamu dan orang-orang yang belum baligh dari kalangan kamu meminta izin kepada kamu sebelum masuk ke tempat kamu dalam 3 masa. Maknanya selain daripada 3 masa ni, hamba ke kanak-kanak yang belum baligh dia boleh masuk. Sebab Allah Ta'ala sebut di sini tawafun. Hamba ni kan dia ada sama dalam rumah ni. Dia khidmat kepada tuan dia, tetapi bila 3 masa ni, dia kena minta izin. Lebih-lebih lagi dia kena minta izin. Iaitu yang pertama sebelum sembahyang subuh. Sebelum sembahyang subuh. Sebelum sembahyang subuh ni. Kemudian ketika dia membuka pakaian kerana kepanasan tengah hari. Maknanya dia tidak menutup aurat dengan sempurna. Maknanya pakaian dia tidur tu pakaian ia berbeza daripada pakaian yang dia keluar rumah ataupun dalam keadaan biasa. Dan setelah daripada sembahyang Isya. Sebab apa? Salasu auratil lakum. Semuanya itu adalah kerana aurat kamu. Aurat kamu yang ni terdedah aurat kamu kepada mereka. Maknanya kalau seorang tu duduk rumah, suami isteri dah, ataupun ibu dan ayah ni lepas sembahyang Isya kan, dah. Lagu mana keadaan dia tu? Nak sedia tidur, nak pergi tidur. Begitu juga sebelum subuh. Tak. Tak boleh anak tu alasan nak gerak ayah dia, mak dia sembahyang tahajud. Tidur saja. Jangan. Jangan dia masuk gitu dalam bilik tu. Begitu juga tengah hari ni. Tengah hari ni Allah Ta'ala sebut dia pecah baju. Maknanya ada 2 keadaan. Tak. Kalau keadaan kedua ibu bapa itu tidur tengah hari, katalah balik kerja pakai tidur gitu lalu. Tidur luar atas sofa luar tu, pakai baju kemeja gitu, tidur lagu tu. Tak apa. Hak ni tad'una siyabakum, mana dia pecah. Pakai orang kata kilah atas lutut bawah pusat. Kilah kain juga, dalam keadaan tidak sempurna tutup aurat tu. Sebab apa? Sebab panas tengah hari. Tak kena nak skema. Jadi ketiga-tiga waktu ni adalah aurat, terbuka aurat, terdedah aurat. Jadi salah satu aurat ni kalau kita ngaji usul fiqh ni dia kata illah. Sebab hukum-hukum ni dia kena ada illah. Illah tu hikmah lah, sebab kepada hukum. Jadi mari perintah ni kena minta izin salasu auratil lakum, kerana 3 perkara ni terdedah aurat kamu. Laisa alaikum wala alaihim junahum ba'dahunna. Tidak berdosa kepada kamu dan juga kepada mereka setelah daripada tu. Maknanya lepas daripada 3 waktu ni, selain daripada 3 waktu ni tak apa. Dia nak masuk gimari tawafuna alaikum, sebab tak boleh nak elok. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayat. Demikianlah Allah Ta'ala menjelaskan kepada kamu ayat-ayat dia. Maknanya Allah Ta'ala menjelaskan ayat-ayat dia tu kepada kamu yang mengandungi hukum berserta dengan hikmah. Wallahu alimun hakim. Allah Ta'ala maha mengetahui dalam bab menetapkan hukum. Hakim, mana dia maha bijaksana dalam hukum-hukum dia tu kerana mengandungi banyak hikmah. Banyak hikmah. Sebab apa? Sebab nak jaga ni lah. Nak jaga keadaan, kita kata pergaulan suami isteri tu janganlah pergaulan ibu bapa tu jangan sapa anak nampak. Tu bahaya. Ayat ini dikatakan mansukh. Ayat ini dikatakan mansukh. Ada yang mengatakan tidak mansukh, akan tetapi orang ramai bermudah dalam mengamalkan perkara ni. Maknanya bila mana masyarakat ambil mudah benda ni, ambil mudah benda ni, macam mana budak-budak ni, anak-anak ni tidak diajar minta izin pada 3 waktu ni. Ataupun kedua ibu bapa ni, selain daripada 3 waktu ni dia tidak sempurna tutup aurat.
Dah. Kita kata lepas asar pun dah. Ibu bapa tu depan anak-anak pun pakai pakaian yang tak sepatutnya. Walaupun itu berhujah, aurat dengan mahram ni antara pusat dan lutut perempuan dalam kitab fiqh, okey. Dah. Dalam kitab fiqh aurat dengan mahram ni antara pusat dan lutut. Pada kah? Tak ada orang amal tu, tapi kalau dia pakai lagu tu depan anak-anak, si ibu tu pakai depan anak lagu tu, memang tak kena lah. Maknanya kepada ibu bapa yang tidak menjaga perkara ni, maknanya tidak menutup aurat dengan sempurna pada setiap masa. Dah. Bila mereka tu mengambil mudah perkara ni, maka Allah Ta'ala tegur. Allah Ta'ala tegur. Jadi teguran Allah SWT ni bila mana manusia bermudah dalam mengamalkan perkara ni, maknanya dari pihak hamba dan anak-anak tidak jaga tiga perkara ni. Di pihak ibu bapa pula, dia memang tak jaga langsung bak aurat depan anak-anak. Tak kira hak 3 waktu ni memanglah tak akan jaga dah. Sebab bila mana mereka nak bersama tu, waktu lain lepas asar, pukul 10 pagi pun lagu tu juga pakai dia tu. Pakai baju tidur lagu mana? Kalau mak pakai baju tidur depan anak dia tu, memang tidak patutlah dalam budaya masyarakat kita ni. Saya mengatakan pendapat Ibnu Abbas bahawa ia tidak mansuh, dan ini lebih tepat dan lebih patut dipegang. Ibnu Abbas kata tidak mansuh. Sebab Ibnu Abbas ni dia panggil terjumanul Quran, juru tafsir Quran. Jadi tafsir dia tu lebih utama untuk diterima. Jadi Ibnu Abbas kata tidak mansuh. Maknanya tetap sebagai seorang anak, sebagai seorang hamba, dia kena jaga minta izin ni. Sebab tidak ada ayat yang dapat diangkat sebagai memansuhkan ayat ni. Dia bila kita nak kata mansuh, mestilah ada nasikh. Jadi sekarang ni tak ada ayat lain yang dikatakan sebagai nasikh kepada ayat 58 ni. Sebab itulah dia hanya tinggal dakwah. Dan satu lagi kaedah dia al-aslu fil nas la naskha fihi. Asal pada nas itu tidak ada nasakh padanya. Maknanya bermula ayat-ayat dan hadis-hadis ni, dia kena bermula dengan muhkam. Hukum dia tu kena pakai. Jadi bila tak ada dalil, tidak ada dalil yang memansuhkan, maka ayat tu tidak boleh kita kata mansuh. Ini lebih tepat. Nota 333, tidak ada alasan, tidak ada wajah yang kukuh untuk mengatakan ayat ini mansuh, kerana ayat ini berhubung dengan prinsip akhlak. Usul akhlak ni dia tidak berubah. Jadi biasanya ulama buat pembahagian hukum syarak ni dia ada 3. Satu akidah, yang kedua akhlak, yang ketiga peraturan. Peraturan. Dah. Usul akhlak ni jaga hubungan dengan sesama kita, beradab dengan ibu bapa, beradab dengan Nabi, ini tetap tidak berubah. Seperti begitu juga usul akidah. Beriman dengan Allah, qada, beriman dengan kitab, beriman dengan hari akhirat. Semua syariat Nabi-Nabi sama. Usul akhlak semua syariat Nabi-Nabi sama je. Hak ada berbezanya berkenaan dengan ibadat, tata cara ibadat. Usul ibadat pun tak berubah juga. Usul ibadat, kalau kita kata semaya dia ada rukuk, ada sujud. Semua syariat Nabi lagu tu ada sujud, ada rukuk. Cuma hak berbezanya tata cara. Macam kita kata syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni memansuhkan syariat Nabi Musa. Dalam bab apa? Dalam bab puasa, kita kata puasa. Puasa kita tak serupa dengan puasa Nabi Musa dulu. Puasa kita ni bulan Ramadan. Lepas tu lepas daripada berbuka, lepas daripada isya, kita boleh makan minum tu sampailah kepada
terbit fajar, kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khayt. Boleh makan rapak pada subuh. Boleh. Tapi kalau hak syariat dahulu, kalau seorang itu telah tidur lepas daripada isyak, dia bangun, dia tak boleh makan dah. Tapi dia ubah. Tu maknanya dalam bab usul akhlak, usul akidah tidak berubah. Tidak berlaku nasakh, tetapi dalam bab tata cara ibadat ada nasakh. Jadi di sini ayat ni berkenaan dengan prinsip akhlak. Jadi prinsip akhlak tu sesuatu yang tidak boleh dinasakh. Sebab apa? Sebab prinsip akhlak ni, sebab ada adab yang penting dalam keluarga dan dalam masyarakat untuk jaga perilaku, untuk menjaga kebaikan bersama. Jika sekalipun dikatakan mansuh, manakah ayat yang dikatakan nasih baginya? Tak ada. Kemudian ayat mansuh dalam surah Al-Ahzab, iaitu perkahwinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan wanita-wanita. La yahillu lakan nisa'u min ba'd. Tidak halal bagimu berkahwin dengan perempuan-perempuan yang lain sesudah isteri-isterimu yang ada itu. Surah Al-Ahzab. Ayat ini mansuh dengan ayat ya ayuhan nabiyyu inna ahlalna laka azwajak. Wahai Nabi, sesungguhnya kami telah halalkan bagimu isteri-isterimu. Saya mengatakan nasih itu terdahulu pada tilawah dan ini lebih zahir di sisi saya. Maknanya kalau mengikut Syah Waliullah, dia setuju dengan pendapat ulama yang mengatakan bahawa ayat ini sudah mansuh. Cuma dia terbalik. Suyuti kata la yahilu laka itu ayat yang mansuh. Syah Waliullah kata la yahilu laka tu nasikh. Ya ayuhan nabi inna ahlalna laka azwajaka tu Syahullah kata mansuh. Dia terbalik. Maknanya ini di antara ayat yang Syah Waliullah sependapat dengan Sayuti sebagai mansuh. Sebagai mansuh. Jadi kita tengok balik. La yahilu lakan nisa'u min ba'du wala an tabaddala bihinna min azwajin walau a'jabaka husnuhunna illa ma malakat yaminuk wa kana Allahu ala kulli syai'in raqiba. Tidak halal bagimu berkahwin dengan perempuan-perempuan yang lain sesudah isteri-isterimu yang ada. Terutamanya isteri-isteri Nabi ni hak telah diuji. Ya ayuhan nabi kulli azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya. Fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Satu ketika isteri Nabi ni telah diberi pilihan, kata dua oleh Allah Ta'ala. Nak Allah dan Rasul kau ataupun nak kesenangan dunia. Jadi Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi, kalau kamu nak kepada kesenangan dunia, mari sini, aku akan bayar mut'ah, pampasan, dan aku akan lepaskan kamu dengan cara yang baik. Kalau kamu nak dengan Allah dan Rasul, tak apalah, kekal jadi isteri aku. Jadi semua isteri-isteri Nabi pilih Nabi. Maknanya hak Allah SWT telah tetapkan sebagai isteri Nabi ni memang diuji dah. Diuji dah. Sebab itulah dikatakan di sini la yahilu lakan nisa'u min ba'du. Lepas pada tu tak halal dah pada kamu orang lain. Dalam keadaan kamu telah memiliki isteri-isteri ni. Walaupun kamu tertarik hati kepada mereka itu kerana kecantikan mereka, melainkan hamba-hamba yang kamu miliki. Dan ingatlah Allah sentiasa mengawasi tiap-tiap sesuatu. Jadi ayat ni mengikut Sayuti mansuh dengan ayat ya ayuhan nabi inna ahlalna laka azwajaka. Wahai Nabi, kami telah halalkan kepada engkau itu isteri-isteri engkau. Maknanya kami telah halalkan wanita-wanita untuk engkau jadikan sebagai isteri. Jadi ayat selengkapnya itu ya ayuhan nabi inna ahlalna laka azwajaka allati ataita ujurahunna wa ma malakat yaminuka mimma afa Allahu alaik.
wa banati ammika wa banati ammatika wa banati khalika wa banati khalatika allati hajarna ma'ak wa imra'atan mu'minah in wahabat nafsaha lin nabi in arada an-nabi an yastankihaha wa bana khalisatan laka min dunil mu'minin qad 'alimna ma faradna 'alaihim fi azwajihim wa ma malakat aymanuhum likay la yakuna 'alayka haraj wa kana Allahu ghafurar rahima. Wahai Nabi, sesungguhnya kami telah halalkan bagimu isteri-isteri kamu yang engkau berikan mas kahwinnya. Maknanya Nabi nak berkahwin, dia kena bayar mahar juga. Tak boleh ambil kesempatan lah. Aku ni Nabi, kamu kena nikah dengan aku. Mahar? Tak ada. Tidak lagu tu. Nabi pun kena bayar mahar juga kepada isterinya. Dan boleh dihalalkan hamba-hamba perempuan yang engkau miliki dari apa yang telah dikurniakan oleh Allah pada kamu sebagai tawanan perang. Maknanya ada ni isteri-isteri Nabi yang merupakan tawanan perang. Juwairiyah, Safiyah. Dah. Asalnya mereka ni hamba, kemudian Nabi SAW muliakan dengan jadikan sebagai isteri. Dan kami halalkan bagi kamu berkahwin dengan sepupu-sepupumu, iaitu anak-anak perempuan bapa saudaramu dari sebelah bapa, serta anak-anak perempuan emak saudaramu dari sebelah bapa, dan anak-anak perempuan bapa saudaramu dari sebelah ibu, serta anak-anak perempuan emak saudaramu dari sebelah ibu yang telah berhijrah bersama-sama denganmu. Ini ada isyarat hak Nabi SAW berkahwin dengan Maimunah. Nabi berkahwin dengan Maimunah ni pada tahun ke-7 Hijrah lewat. Jadi kalau kita kata berkenaan dengan peristiwa memberi pilihan tu, waktu tu dalam surah Al-Ahzab. Surah Al-Ahzab ni dia turun sekitar berapa? Sekitar tahun keempat, tahun kelima ada. Lepas daripada peperangan Ahzab, peperangan Bani Quraizah. Bani Quraizah. Jadi ceritanya bila Nabi SAW dapat rampasan perang yang banyak dalam peperangan Quraizah, Bani Quraizah tu, isteri-isteri Nabi ni minta belanja lebih. Minta belanja lebih sikit ya. Jadi Allah Ta'ala turun ayat tegur. Turun ayat tegur, memberi pilihan kata dua kepada isteri-isteri Nabi. Jadi tu dalam ayat 28 29. Ayat 28 surah Al-Ahzab. Sebab kalau kita tengok surah Al-Ahzab ni, ayat 25, ayat 26 tu, 26 27 tu, itu peperangan Bani Quraizah. Peperangan Bani Quraizah. Ayat 25 peperangan Ahzab. Jadi bila boleh harta rampasan perang daripada peperangan Quraizah tu, jadi isteri Nabi ni minta lebih nafkah. Allah Ta'ala tegur isteri Nabi dengan memberi kata dua kepada isteri Nabi ni, nak bersama dengan Nabi kau nak kesenangan dunia. Jadi semua isteri Nabi pilih nak dengan Nabi. Maknanya di situ telah teruji dah isteri Nabi. Bila teruji, memang layak jadi ummahatul mukminin lah. Cumanya Maimunah binti Harith tu, dia Nabi SAW nikah dengan dia tu semasa Umratul Qadha. Umratul Qadha tu tahun ke-7. Tahun ke-7 Hijrah. Jadi Quraizah tu dia tahun ke-4 ataupun tahun ke-5. Tahun ke-4 tahun ke-4 dah. Tahun ke gitulah, tahun ke-4 tahun ke-5. Jadi anak perempuan bapa saudara kamu. Sebab anak perempuan bapa saudara kamu ni, sebab Maimunah tu dia jadi kawan dengan Nabi. Maimunah tu siapa dia? Mak saudara kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas sepupu Nabi. Tapi sebelah ni dah
sebelah mana dia punya silsilah Maimunah ni tak kira sepupu Nabi kot. Selain sepupu Nabi, Maimunah ni. Kemudian wa mar'atan mu'minah in wahabat nafsah lin Nabi. Maknanya Nabi boleh nikah juga dengan seorang wanita yang menawarkan diri dia untuk jadi isteri Nabi, yakni perempuan tu merelakan dia tu dikahwinkan oleh Nabi tanpa mahar. Nabi boleh nikah dengan perempuan tersebut. Maknanya pengecualian mahar itu telah ditetapkan oleh perempuan. Bukan daripada Nabi sendiri. Sebab Nabi kena bayar mahar. Tapi kalau perempuan tu setuju nak berkahwin dengan Nabi tanpa dibayar mahar, bagi Nabi boleh. Tapi khalisatan laka, khusus untuk Nabi. Orang lain tak boleh. Cinta setara mana seorang perempuan terhadap seorang lelaki, dia tidak boleh menafikan mahar. Mahar tu kena ada. Faridatan minallah. Itu ketetapan Allah Ta'ala. Sebab itulah orang kita ni kalau jenis separuh-separuh dah. Kena, tak apa kena tu. 10,000 dah. Mak ayah tetap 10,000. Hak lelaki kata 5,000. Yang kecek sama dia tu 5,000. Perempuan tu 5,000. Macam mana perempuan tu bayar mahar diri dia sendiri? Tak boleh tu Kita tak kena. Sebab tujuan apa orang kita waktu tu? Sebab nak jaga masyarakat lah. Nak jaga mak ayah, nak jaga. Sebenarnya tak boleh. Malaikat bui tu mana bui kepada dia, bui 5,000 kepada suami dia, lepas tu baru nikah. Tapi nyawa lari tak jadi nikah saja. Tak boleh, dia kena jelas. Jadi berkahwin dengan perempuan tanpa mahar ni hanya khusus untuk Nabi saja. Orang lain tak boleh. Tapi Nabi tak amal juga. Jadi ada seorang perempuan tu mari nak nikah, dia tawar diri pada Nabi. Nabi tengok atas bawah. Tak. Maka adalah seorang lelaki kata kepada Nabi, ada situ dia kata, kalau tuan tak saya ada. Dia tawar selalu. Ni nampak Nabi tak cara ni dah. Dia pun bakal nak cover malukat lah tawar tu dah. Tiba-tiba tak ada orang nak. Nabi tak jadi kawan ni pun cover lain lah. Kalau kau tidak berminat pada dia, saya ada Rasulullah. Tapi tak ada bitih. Ada bitih. Tapi nak juga. Tapi boleh ke dia lah. Boleh ke dia perempuan tu. Jadi Nabi walaupun boleh dia berkahwin dengan perempuan tanpa mahar, orang tu nak serah diri dia, tapi Nabi pun tidak gunalah. Kalaulah berlaku perempuan tu menawarkan diri dia untuk dikahwini tanpa mahar, tetap kena bayar mahar juga. Dia panggil mahar misil. Mahar misil ni mahar standard. Yang ni mengikut uruf masyarakat tu. Yang ni merujuk kepada adik-beradik perempuan tu berapa, ataupun mak saudara dia. Mak saudara dia. Hak berkahwin dalam tempoh masa yang tidak jauh daripada dia. Jadi Syahulullah kata nasik itu terdahulu pada tilawah. Terdahulu pada tilawah ni maknanya dari segi tertib mushaf, ayat Al-Ahzab 52. Kita baca situ dulu. Mana dah? Ya ke saat ni? Mana dah ayat ni? Yang terdahulu pada tilawah. Saya mengatakan nasik itu terdahulu pada tilawah. Kita baca dulu ayat 50. Maknanya serupalah. Tadi tu salah alik kita. Maknanya Syahullah kata, saya mengatakan nasik itu terdahulu pada tilawah.
dan ini lebih zahir di sisi saya. Maknanya Imam Waliullah dia setuju dengan pendapat Imam Suyuti, ya ayuhan nabiyyu inna ahlalna laka azwajaka, tu maknanya terdahulu pada tilawah. Ayat 50 tu terdahulu pada tilawah. Dari segi tertib mushaf, tetapi dari segi tertib nuzul, ya, hak mana dulu? Ayat 52 tu dulu. Dari segi tertib mushaf, kita sama-sama ada dua, tertib nuzul, tertib turun dengan tertib mushaf. Ayat 50 dah terdahulu pada tilawah, tetapi terkemudian daripada nuzul. Bila terkemudian daripada nuzul, maknanya dia nasikh. Terdahulu pada nuzul berarti dia mansukh. Jadi hal ini macam ayat Baqarah dulu. Ayat Baqarah dulu, walladzina yatawaffawna minkum tu wa yazaruna azwaja yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra. Kita baca tu dulu. Maknanya perempuan yang kematian suami hendaklah dia beriddah 4 bulan 10 hari. Kita baca tu dulu. Jadi ayat ni dikatakan nasikh. Hak mansuhnya walladzina yatawaffawna minkum wa yazaruna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ila al-hauli ghaira ikhraj. Wanita-wanita yang kematian suami dia hendaklah dipesan supaya dia tu dapat duduk di rumah tu sehingga setahun. Tidak boleh keluar. Maknanya beredar selama setahun. Jadi mengikut pendapat Syah Waliullah, dah mula-mula setahun edah, kemudian dimansuhkan jadi 4 bulan 10 hari. Jadi bila kita baca dalam mushaf, kita akan jumpa hukum 4 bulan 10 hari dulu. Dah. Kemudian baru jumpa edah setahun. Jadi hak baca mula-mula tu adalah nasikh. Dah. Terdahulu pada tilawah tetapi terkemudian pada nuzul. Jadi kes tu sama juga sini. Sama. Masalah hak mana dulu nuzul, hak mana dulu tilawah. Jadi sekarang ni mengikut Syah Waliullah, hak turun dulu itulah kita hak turun dulu tu kita lewat baca. Hak terkemudian turun itulah kita baca dulu. Hak terkemudian turun itulah kita baca dulu. Ini dia sama seperti ni dalam nota kita ni. Ada belakang lagi tak? Muka surat 115. Muka surat 115. Duduk situ. Duduk situ. Jadi kalau mengikut kalau ikut Syah Waliullah tak masuk. Mengikut Syah Waliullah tak masuk ayat edah tu. Mengikut Suyuti. Jadi di sini Syah Waliullah kata hak lebih zahirnya mansuh. Mansuh. Tu pendapat dia. Pendapat dia mansuh ayat ni. Nota 336. Bagi Imam Waliullah ayat 50 dimansuhkan oleh ayat 52 meskipun ayat nasikh itu terdahulu pada tilawah. Terdahulu pada tilawah dalam kurungan terdahulu terdahulu dari segi tertib nuzul, tertib mushaf. Kata Maulana Said Palampuri, tidak berlaku nasakh. Mana Maulana Said Palampuri ni siapa dia? Maulana Said Palampuri ni hak menterjemah ke kitab Fauzul Kabir ke bahasa Arab dan dia buat syarah. Itu Maulana Said Palampuri. Maulana Said Palampuri berkata tidak berlaku nasakh. Dakwaan berlaku nasakh pada kedua ayat ini tidak disokong oleh fakta sejarah dan juga bercanggah dengan siyak ayat. Kita kena ingat sama, bila kita baca satu surah, kita kena mengambil kira dia punya siyak ayat tu, konteks ayat.
Dia punya gapo ni flu dia. Flu. Gapo flu ni? Atau orang susunan tu dia mari dengan tersusun molek. Kalau pegang dengan pendapat Syah Waliullah ni, dia macam kena undur balik gitu tu lah, jadi hak baca dulu tu memasukkan hak baca kemudian. Jadi dakwah berlaku mansuh itu sebenarnya dia bercanggah dengan sejarah. Sejarah tu berkait dengan sebab nuzul, berkait berlaku lah. Dia bercanggah dengan siap ayat, konteks ayat. Sebab konteks ayat tu sangat penting dalam menafsirkan ayat. Jadi bila kita tafsir ayat, tentulah sekali kita nak cari hidayah, nak cari hukum. Jadi antara cara kita nak dapat hukum, nak istinbat hukum daripada ayat, siap tu penting. Konteks ayat. Kemudian ada ayat selepas. Jadi kalau berlaku nasakh, jadi macam mana kita nak dapat istinbat hukum? Jadi sebab itulah dakwah Syah Waliullah itu bercanggah dengan sejarah dan siap ayat. Jadi siap ayat ni kena tengok daripada ayat 50, 51, 52, jujur molek. Sebab kuku mana pun bila kata siap ayat ni maknanya satu demi satu lah, 50, 51, 52. Itu orang panggil nizam dia, susunan dia. Allah telah membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkahwin lebih daripada 4 orang wanita. Kalau hak kita ni 4, setakat 4 je. Kerana keperluannya sebagai seorang rasul. Keperluan sebagai rasul ni dia banyaklah. Sebelum baginda berkahwin dengan Zainab binti Jahsh, baginda telah memiliki 4 isteri. Jadi surah Al-Ahzab ni surah yang menceritakan perkahwinan Nabi dengan Zainab tu. Dia ada latar belakang nak ubah peraturan jahiliyah. Jadi Nabi berkahwin dengan Zainab binti Jahsh, isteri kepada janda kepada anak angkat dia. Baginda telah memiliki 4 isteri. Sebelum pada tu Nabi ada 4 orang isteri. Maknanya Zainab ni ia ke 4. Dia dikatakan Nabi ni berkahwin lebih daripada 4 kerana keperluan dia sebagai rasul. Di sini kita boleh nampaklah. Sebab Nabi nak membatalkan hukum tabanni. Hukum tabanni, hukum mengambil anak angkat. Hukum mengambil anak angkat ni bila seorang tu ambil anak angkat, yang ni di zaman jahiliyah, dia boleh tukar. Maknanya daripada Zaid bin Harithah, dia boleh tukar kepada Zaid bin Muhammad. Boleh tukar. Jadi Allah Ta'ala betul, ud'uhum li abaihim. Panggillah anak-anak tu dengan nama bapa mereka. Kemudian satu lagi Allah Ta'ala nak betul ni, boleh berkahwin dengan janda anak angkat. Maknanya bila Zaid bin Harithah menceraikan Zainab, maka Nabi pun nikah. Sebab nak ubah apa? Resam jahiliyah. Sebab ia diharapkan berkahwin ni dia dua perkara je. Sebab satu qarabah, hubungan yang dekat, mahram tu. Satu lagi berkenaan dengan musaharah. Maknanya bila orang tu bini orang lain, tak boleh lah. Ataupun tak boleh, tidak boleh mengumpulkan dua beradik serentak dalam satu masa. Itu saja. Sebab tidak boleh berkahwin dengan wanita. Jadi anak angkat bukan anak sendiri. Maknanya kalau bini dia tu, dia cerai dengan bini dia, kita boleh berkahwin dengan janda tu. Jadi itu keperluan. Itu keperluan sebagai Rasul bila nikah dengan Zainab tu, mana nak betul resam jahiliyah. Sebelum berkahwin dengan Zainab, baginda telah memiliki 4 isteri. Itu Saudah 3 tahun sebelum hijrah, Aisyah juga 3 tahun sebelum hijrah, dan hanya bersama dengannya pada bulan Syawal tahun pertama hijrah. Orang panggil bina. Orang panggil nikah gantung lah. Nabi nikah dulu dengan Aisyah di Mekah. Hanya duduk bersama bila hijrah. Sebelum hijrah tidak. Kemudian
perkahwinan dengan Hafsah pada tahun ketiga bulan Syaban, dan Ummu Salamah pada bulan Syawal tahun keempat Hijrah. Jadi fungsi dia apa? Kita boleh tengoklah bila Nabi SAW menikah dengan Aisyah ni banyak meriwayatkan hadis. Kalau Hafsah lah yang jaga mushaf. Dia disebutkan bahawa Hafsah ni dia banyak puasa. Biasanya kalau orang tu banyak puasa, dia banyak baca Quran. Sesuailah dia jaga mushaf tu. Kemudian bila Nabi berkahwin dengan Zainab ni, jadi gagal isu. Jadi dua isu. Satu isu di Mekah. Satu isu di Mekah, orang Mekah gagal. Muhammad nikah dengan menantu dia. Di Madinah orang munafik gagal. Orang kata boleh berkahwin 4 orang aja. Serentak ni Nabi ni lebih pada 4. Lagu mana? Jadi orang musyrikin Mekah bising, orang Yahudi, orang munafik di Madinah pun bising juga. Sedangkan ada keperluan Nabi berkahwin. Jadi Allah Ta'ala kata, inna ahlalna laka, kami halalkan untuk kamu. Tu ayat 50 tu, kami halalkan, tak apa nikah. Maknanya bila berkahwin dengan Zainab itu, walaupun isteri yang kelima, tetapi itu perintah Nabi, perintah Allah Ta'ala. Apa ayat tu? Zawajnakaha. Falamma qada Zaidun minha wataran zawajnakaha. Bila mana Zaid itu telah habislah hajat dia dengan Zainab, bercerai, zawajnakaha, maka kami kahwinkan engkau wahai Muhammad dengan Zainab. Sebab itulah Zainab kata, aku dikahwinkan oleh Allah Ta'ala dengan Nabi Muhammad dari atas arah. Maknanya itu perintah dari Allah Ta'ala. Bukan kehendak Nabi, perintah dari Allah Ta'ala sendiri. Jadi ayat inna ahlalna laka azwajaka allati ini adalah pengisytiharan Allah Ta'ala kepada Nabi dan juga orang mukmin. Perkahwinan Nabi ni dengan perempuan yang kelima, isteri yang kelima ni, ini adalah ketetapan Allah Ta'ala. Tu dia punya asal konteks ayat tu, dari segi siyak tu. Sebab ayat perkahwinan dengan Zaid itu ayat 37. Ayat 37. Memang kami benarkan. Kemudian Nabi SAW mengawini Raihanah, salah seorang tawanan Banu Mustalik. Kemudian Juwairiyah, tawanan Bani Quraizah, dan Safiyah binti Huyai, tawanan Khaybar. Jadi Nabi berkahwin dengan tawanan-tawanan ni sebab dakwah lah. Macam Juwairiyah tu kan. Juwairiyah ni Nabi jadikan hamba dulu. Kemudian bila Nabi jadikan Juwairiyah ni hamba, sahabat-sahabat ambil anak beranak keluarga Juwairiyah ni sebagai hamba juga. Jadi anak beranak Juwairiyah jadi hamba pada sahabat, Juwairiyah ni hamba pada Nabi. Kemudian Nabi mengahwin ni Juwairiyah. Bila sahabat tengok Nabi mengahwin ni Juwairiyah, jadi tak tergamuk lah. Sahabat ni nak jadikan anak beranak isteri Nabi sebagai hamba. Maka semua pakat memerdekakan anak beranak Juwairiyah. Itu strategi Nabi. Dan dalam masa yang sama, Nabi SAW menunjukkan akhlak dia sebagai ketua negara, yakni mengahwin ni tawanan perai yang mana dia tu adalah keluarga pemimpin musuh. Biasanya orang Arab bila perai ni, keluarga musuh, bini musuh tu dia jadikan hamba dan dia hina.
Tapi Nabi pilih sebagai isteri, Nabi angkat. Kan? Itu maknanya perkahwinan Nabi dengan isteri-isteri dia seperti Raihanah, Juwairiyah dan juga Safiyah binti Huyai ini sebagai satu cara dakwah. Setelah itu datang perintah supaya berpada dengan qadar bilangan yang telah dikahwini tanpa menambah atau menukarkan dengan wanita lain. Maka marilah ayat 52. Ayat 52. Itu berlaku di akhir hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana isteri terakhir yang dikahwini baginda adalah Maimunah binti Harith pada bulan Syawal tahun ke-7 Hijrah setelah selesai umrah qada. Jadi si ayat menunjukkan tidak mungkin, itu sejarahlah sirah. Si ayat menunjukkan tidak mungkin berlaku nasah kerana ayat 50 menceritakan golongan wanita yang halal dikahwini oleh Rasulullah. Yang ni dengan ada mahar ada. Lepas tu anak beranak dia. Manakala ayat 51 menceritakan bagaimana pergaulan dengan isteri. Kalau kita tengok ayat 51 tu, turji man tasha'u minhunna wa tu'wi ilaika man tasha'. Maknanya kamu boleh pergi dengan segera kepada seorang isteri, dan kamu boleh pergi dengan lewat. Maknanya kamu boleh tentukan giliran mengikut kehendak kamu. Maknanya pergaulan Nabi ni dengan isteri dia ni, Nabi tidak terikat dengan pembahagian. Tak wajib pembahagian dengan adil bagi Nabi untuk isteri dia. Nabi boleh pilih ke mana dia nak duduk lama, ke mana dia nak sekejap. Tapi Nabi ni dia mengamalkan akhlak, tetap Nabi buat giliran. Jadi Allah Ta'ala telah menetapkan boleh kepada Nabi menentukan cara pergaulan, yang ni cara pembahagian giliran dengan isteri-isteri itu. Kemudian sesudah itu datang ayat 52 yang mengisyaratkan bahawa apabila telah sempurna keperluan dari segi kenabian, kemasyarakatan dan dakwah untuk berkahwin lebih daripada 4 isteri dalam satu masa, maka tidak boleh ditambah dan ditukar dengan orang lain. Tak boleh dah. Nak tukar orang lain lagi macam mana? Sebab hak ada tu telah diuji. Telah diuji tu. Takhir tu, peristiwa memberi pilihan tu. Kemudian sesat dari segi nak betul resam jahiliyah. Lepas tu dari segi kemasyarakatan ni dalam bab apa? Memerdekakan hamba. Maknanya Nabi kan sebut kan, orang yang mendapat tiga golongan yang mendapat 2 kali ganda pahala. Orang yang memiliki hamba fa'addabaha wa ahsana ta'dibaha. Kemudian dia pun orang yang memiliki hamba, dia didik hamba tu dengan baik, kemudian dia memerdekakan, kemudian dia menjadikan sebagai isteri. Itu dari segi kemasyarakatan, maknanya mengangkat taraf hamba tu, mengembalikan hamba tu kepada kemanusiaan. Dan dakwah. Itu bila Nabi berkahwin dengan Safiyah binti Huyai itu. Jadi bila sempurna dah keperluan dari segi kenabian, kemasyarakatan dan dakwah untuk berkahwin lebih daripada 4 isteri dalam satu masa, maka tak perlulah nak tambah, nak tukar. Tak perlu nak tukar tu sebab hak lain itu tidak teruji lagi. Pengecualian diberikan berhubung dengan hamba sahaya. Adapun hak hamba ni atas Nabi nak memiliki berapa orang hamba. Sebab apa? Sebab pengecualian hamba ni sebab isyarat bahawa Nabi akan perang, Nabi akan mengalami, Nabi akan memperolehi kemenangan. Bila menang perang ni, maka ada harta ghanimah dan juga ada hamba tawan dia. Jadi boleh dimiliki hamba tawan dia. Itu ayat 17, 18 masih masuk. Kemudian mujadilah tu insya-Allah akan datang. Wa akhir da'wana alhamdulillah.